yang menjaga ini, hadis berkali dan perjuangan kita untuk insan mukmin yang bertakwa dan cinta keamanan. Itu saya ingin mendengar Maulana Iqbal bin Al-Jufri memberi bacaan doa dan doanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati dan menyelamatkan majlis kita pada petang yang berbahagia ini, mari kita mudahkan akan umur kita ila hadarat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا إلا غفرته برحمتك الكريم. Kami merasakan kesyukuran kepada doa dan permohonan kami pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurnia-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha memuliakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk berjaya-jayakan majlis pertemuan dan pelajaran kegiatan Yayasan Nur Jiwa. Ya Allah, Kau permudahkan majlis ini supaya berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami dapat kembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang diridai. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu, sinarkanlah hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepada Engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran, dan ringankanlah beban kami, dan bantulah saudara-saudara kami dalam kesulitan dan kesukaran, saudara-saudara kami yang berada di rantau Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, jadikanlah usaha yang diinisiatifkan oleh Datuk Seri Khalifah Jiwa dan isteri Datuk Seri Wanita Darudin sebagai bekalan amal jariah mereka berdua yang berpanjangan sehingga yaumil akhirah. Ya Allah, berjadilah dua dan setiap penumpang yang menyebabkan hartanya di jalan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha berkuasa lagi Maha dermawan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa ahlu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi kasih Datuk Iqbal, para Iqbal Sinarjari atas kebebasan surga kerana sampai hari ini. Dan para nabi jemaah sekalian, kalau kira-kira dari Sungai Ketangi ke Lipis tidak jauh, hanya sekadar 5 langkah. Demi Palestin semuanya tak jauh, kita berjuang kerana Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi dengan pengisian hari ini bersama jemaah sekalian, ada sebuah video yang saya kongsikan kepada semua bagaimana
Baik demikian informasi yang terima tentang yang satu yang hanya terus meminta yang dan semua yang dibangun menjadi keseharian rakyat dalam senang dunia keluarga masyarakat dan ketemu dalam hidup yang terlibat dengan hasil kesimpulan yang sentiasa mengalir dengan akhlak dan juga dalam penampilan mobil saya teruskan lagi agenda untuk hari ini beliau ucapan yang disampaikan oleh produksi dan penasihat bersama Yayasan Berjuang Negara Sri Nurhaliza Tarbiah rumahnya kita persilakan.
dengan 5 kluster utama Yayasan Jiwa, iaitu bantuan kemanusiaan, kebajikan, pendidikan, keagamaan dan juga bantuan Palestin. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan terharu dengan bantuan yang diberikan oleh para dermawan untuk tabung Palestin sejak tercetusnya konflik di Tepi Barat pada 7 Oktober 2023 yang lalu hingga sekarang. Sebagai tanda solidariti dan keprihatinan kita semua pada saudara kita di Gaza, Asia dan Palestin, amnya sokongan yang telah kalian berikan serta kepercayaan kepada Yayasan Jiwa memberi makna yang cukup besar. Setiap sumbangan yang diberikan telah dapat kami salurkan dalam bentuk segera dan terus menerus kepada pihak Yayasan Jiwa yang mempunyai wakil di Gaza, iaitu saudara Dr. Hanan Kulam yang juga merupakan pengetua bagi sekolah Aqua Al-Afiah. Yayasan Jiwa sendiri merupakan sebuah pertumbuhan kebajikan yang menjalankan aktiviti amal dan adalah sebuah organisasi perniagaan yang mendapatkan keuntungan. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Jiwa adalah untuk memberi semula kepada masyarakat dan menggalakkan orang ramai bersama-sama kami membantu mereka yang memerlukan. Saya dan suami memulakan Yayasan Jiwa bermula dengan dana sendiri, menjalankan aktiviti secara sederhana dan alhamdulillah semakin hari Yayasan kami dapat menjalankan lagi kerja amal termasuk memberi bantuan kepada anak yatim, pelajar universiti di 40, sumbangan makanan, keuangan, barangan keperluan dan sebagainya. Selain itu, Yayasan juga membantu sewaktu bencana banjir, membantu sewaktu PKP, menumbuhkan sekolah anak-anak di Gaza, menaik tarafkan rumah asrama, serta surau dan juga masjid. Kami mohon agar semua dapat didoakan agar visi dan juga misi Yayasan Nur Jiwa untuk membina kompleks masjid dan tahfiz akan terlaksana di samping meneruskan apa yang telah dan sedang kami lakukan sekarang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkesempatan hadir ke majlis ini, juga kepada semua penonton yang sedang menonton secara live di Instagram saya dan juga di TikTok. Semoga ukhuwah kita hari ini dapat terus dijalankan dan doakan kami dapat terus memberikan sinar kepada orang lain. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dan rezeki tidak berkira berjemaah sekalian kita bentas. Dan bersama dengan pengacara pada hari ini bersedekat atau minggu bersama kita bentas disebutkan kempen jihad Yayasan Jiwa dan tabung sedekah subuh Yayasan Jiwa. Kasih kami dan juga Sri Siti Mariza yang tersiar dan komitmen Yayasan ini juga hari kesedaran dan pernikahan. Bila terima kasih
usaha daripada penyumbang yang budiman dalam usaha untuk semangat lagi, permudahan lagi, dan penyumbang lagi kemampuan yang sangat jiwa dan lima khas kesumbang yang disebutkan pada buku ini sebenarnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada destinasi yang berhak dan berusaha Amin yang Muslim, dan terima kasih juga untuk Datuk Seri Khalid Jiwa yang bersama untuk sempurnakan sesuatu yang pertama untuk yang sangat jiwa, iaitu kempen jihad yang sangat jiwa dan baru singkat subuh pada hari ini. Jadi insyaAllah hari sekalian kembali dalam mendapat kita berdasarkan baru berenang. Jadi yang saya sebutkan tadi, anda boleh berada benar, boleh kembalikan perhiasan atau kalau ingin simpan kenangan atau nak letakkan di masjid surau di mana jua, yang penting yang sudah jual jadi saksi kepada perjuangan anda untuk usaha yang rumit ini. Baiklah, persembahan beragenda sekali lagi dengan persembahan istimewa yang disampaikan oleh Dr. Siti Nurhaliza, sebuah lagu istimewa untuk bumi Palestin. Dia bersedia. Bangsa ini boleh dimaafkan. Diciptakan khusus untuk memberi satu inspirasi dan juga memberi semangat kepada seluruh pendengar dan peminat saya sentiasa ingat tentang apa yang terjadi di bumi Palestin. Dan tanpa kita sedar, lagu ini dan lirik yang ditulis ini ianya berlaku sejak dulu sampailah ke hari ini. Semua yang diceritakan tidak berhenti berlaku kepada bumi Ambia. Jadi saya rasa perlu untuk saya mengandungkan semula lagu ini kerana ia memberikan banyak kesedaran kepada kita. Kita sama berdoakan insya-Allah sebentar lagi Palestin akan dibebaskan dan dapat kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Sila dengarkan oda bumi Ambia.
Malaysia atas lagu yang cukup bangga yang telah selalu peringatan membela demokrasi. Telah terlengkap lagi cerita hari ini dengan banyak video, aktiviti yang sangat berjiwa dan juga sebuah video yang tersebut diseluaskan tentang bagaimana yang berjiwa yang pertama diberikan saksikan rahmat ini. Macam mana kalau aku tak mampu di sana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatahdilahu zidan." Ya, ustarij fi. Kamu minta maaf semua. Bila kalau punya minyak, maka faman fa'ala fahuwa atau siapa yang mengantar bantuan itu macam tu tidak sebagai misalnya. Sebab itu bicara bantuan masalah dan pasti maknanya kita menggunakan macam kita berada di sana berjuang dan inspire untuk kita pasti. Serta
established the Afwa Al-Afia School and Tahfiz in the shelter of refugee camp in West Gaza. When the genocidal attacks against Gaza began, in October, the educational operations stopped, but we immediately launched a humanitarian mission. This focused on the people who lost their homes and became displaced. Our team provided needs care system for families supplies they need. Stepping into the ethnic cleansing campaign, we managed to take many people, including the families of Afwa and Afia students, to move to the south of Gaza. Sadly, all international organizations, including the United Nations, have failed us. No one is helping us to meet people's needs. The situation gets difficult day by day, and we face many challenges, but we are committed to continue these efforts to help as many families as we can. As of today, we help more than 10,000 individuals, and to support, we will help many additional families, inshallah. Thank you so much for all of us in Gaza. Thank you so much that you say Sidi Mohaniza and that you say Adam for the efforts and good work. May Allah bless all of you and favor Islam. Dan untuk memandang setakat semalam 12 Desember terlaporkan lebih 8,000 anak telah pun terbunuh, 6,200 wanita telah terkorban, 300 petugas perubatan telah pun maut, lebih 32 orang daripada petugas keselamatan terkorban, 86 wartawan telah ditembak mati, dan lebih kurang 1/5 juta hilang yang melakoni Gaza tadi. Baiklah, hari ini saya akan teruskan lagi agenda yang biasanya saya ini melingsir hari ini, tapi kali ini khas seksi kongsian tentang Ustaz Ma'rufah, seorang ahli dan juga Tuan Haji yang bersama Masjid Palestin, dan ditemukan seorang bersama saya Yusuf Al-Palestin, yang mana beliau berkait dengan Malaysia, isinya merbaikan juri mandat untuk bersama di atas ini untuk kita kongsi sesuatu yang cukup panas tentang Gaza. Terima kasih. Baiklah, hadisnya kita pun sedari bahawa tadi melalui tayangan video ada penlibatannya aktivis berjiwa di Bani Gaza yang memberikan banyak bantuan kepada mereka yang terlibat itu jejas sejak daripada perang yang berlaku pada 7 Oktober lalu. Jadi sebagai mukadimahnya dalam masa yang terakhir ini, mungkin Dato' kita dapat ceritakan bagaimana boleh bermula penlibatan, sebab kan mudah untuk kita terlibat di tempat yang wilayah yang berkonflik, yang disekat, namun ada keinginan yang besar untuk membantu mereka saudara Islam kita yang berada di Bumi Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Musyid Majlis, dan izinkan saya untuk ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama dan kasih Johari Abdul dan juga YB Menteri Pendidikan. Alhamdulillah hari ini kita sempat meresmikan satu majlis ukhuwah serta perancaran tabung subuh yang kita namakan tabung subuh oleh Said Berjiwa, sebab kita ingin menyarankan tabung subuh ini dijadikan sebagai satu tabung untuk kita beri sedekah, dan disarankan juga untuk diberi setiap pagi di waktu solat subuh dan sebelum fajar. Okey, untuk menjawab soalan daripada
Ketua Majlis macam mana saya mendapat ilham untuk berbakti kepada Bumi Gaza, Bumi Ambiah. Sebenarnya sahabat saya, Profesor Dr. Mahanat, dia adalah lepasan Universiti Islam UAE, Gombak. Dia mendapat master di sana dan terus melanjutkan pelajarannya bidang doktorat di Lincoln. Selepas itu dia menjadi seorang pesarah di Universiti Lincoln dan juga pembantu khas akreditasi Lincoln. Semasa dia bekerja di situ, dia pernah datang berjumpa saya mengatakan bahawa dia ingin balik ke Palestin disebabkan oleh keadaan ibu dia yang dah agak lama tak berjumpa. So, tapi dia ada beberapa masalah sebelum dia boleh balik, iaitu masalah kewangan, masalah macam mana nak meneruskan kehidupan di sana, dan masalah macam mana dia nak terus menggara keluarga dia kalau dia balik ke sana dengan meninggal pekerjaan yang dia ada di sini. Selepas berbincang sedikit saya pun dengan relawan tahun dan cadangkan kepada dia supaya dia ikhtiar sesuatu yang boleh dia berbakti balik kepada anak-anak bangsa Gaza, dan saya sedia membantu daripada sini. Ada 2-3 proposal yang dibuat, tetapi memandangkan purchasing capacity ataupun purchasing power di Gaza tidak begitu memerasakan, so kita tidak meneruskan perniagaan di sana. Malahan ada cadangan untuk kita buka sekolah bila mana ada penuntut di awalan sekolah ini yang tak ada peluang untuk belajar. So dia cadangkan untuk kita buka preschool, dan saya pun bersetuju dengan cadangan tersebut. Di situlah kita terus membuka sekolah, di mana sekolah itu dah berusia lebih kurang 2 tahun sebelum perang berlaku. Ya. Terima kasih sebagai mukadimahnya. Jadi kepada Dr. saya bertanya, kita melihat perkongsian Dr. seberapa waktu ya tentang konflik yang panjang ini, maksudnya dah berusia lebih 70 tahun. Namun kali ini ramai yang takut dan bimbang sebab melalui laporan media disebut bahawa kita berdepan dengan kehancuran total di bumi Gaza. Jadi Dr. juga menyebutkan bahawa ketika ini separuh dunia yang memihak kepada Israel kerana propaganda, bias media barat dan sebagainya. Jadi bagaimana Dr. melihat survival Gaza ketika ini dalam situasi yang amat payah berdepan dengan berbagai tekanan daripada Amerika Syarikat dan sebagainya yang menolak sebarang usaha gencatan senjata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komisi dan Datuk Seri yang saya hormati, beserta para tetamu yang terhormati, ahli panel yang dikasihi. Saya ditanyakan tadi tentang suasana yang berlaku di Gaza. Secara pribadi saya melihat apa yang berlaku di Gaza. Satu kampung atau satu daerah yang kecil di Gaza yang tidak sampai pun 100 km persegi menentang Israel yang disokong oleh hampir separuh dunia. Dan dari segi standar manusia kita dapat merasakan kita handicap dalam segala-segala, tetapi kita percaya dengan Allah SWT. Dan Ain Najum Dana Allah memberikan jaminan bahawa tentera kamilah yang akan menang, dan kita sedang berjuang. Dalam konteks di Gaza, walaupun telah dicadangkan beberapa kali kita tersyata, mangsa yang terlibat begitu banyak, sebagaimana yang Rusi sebut tadi. Saya dipahamkan sekarang telah 18,000 yang telah terkorban. Di antaranya 8,000 kanak-kanak dan wanita yang kehilangan rumah tangga, tetapi itu berlaku pada masyarakat awam.
Tetapi apa yang kita lihat adalah tentera dalam konteks Hamas dan Al-Qassam, mereka masih intak. Mereka masih intak dan mereka masih berada di bawah terowong yang disebut oleh pemerintah. Tetapi bagi saya bukan terowong, tetapi apa yang disebut sebagai Madinatul Muqawwamah. Dia adalah bandar. Di bawah itu ialah bandar yang kita sudah bersedia begitu lama dan mengambil sempena dengan firman Allah, wa'indu masatum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi an Allah adukum wa qarina min dunhim la ta'lamuna ma ya'lamukum. Dan kita harus bersedia dengan kekuatan orang kita supaya kita menakutkan musuh Allah dan musuh kamu dan musuh yang lain yang kita tahu, tetapi Allah mengetahui. Di atas inilah kita lihat apa yang korban yang banyak ialah berlaku di kalangan masyarakat awam. Dan seolah-olah kita melihat ini bukan peperangan. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai peperangan. Dialah genocide. Dialah pembunuhan. Sebab sekiranya peperangan yang berlaku ialah antara tentera dengan tentera, tetapi yang berlaku ialah tentera yang berkuasa Israel membunuh orang awam, dan ini kita panggil satu pembunuhan total dan bukan dia sebagai satu peperangan. Peperangan ialah tentera dengan tentera, itu gentleman. Kita kalah, kita bersedia dan kita berjuang. Umat Islam merupakan tugas kita berjuang. Kemenangan ialah ihsan Allah. Dan oleh sebab itu apa yang kita lakukan, apa yang kita turun dalam perjuangan ini, para pejuang turun dengan falsafah an-nas aw syahid. Kami turun untuk menang atau kami syahid. Tidak ada yang rugi. Sama ada kita menang atau kita terkorban, kita mendapat ganjaran yang besar bagi seorang yang beriman. Dalam konteks ini saya melihat bangsa bersatu tidak mainkan peranan mereka yang sepatutnya bangsa bersatu menjadi penaung kepada seluruh negara di bawahnya. Tetapi sayang, seolah-olah Israel dan Amerika berada di atas bangsa bersatu, maka saya takut. Inilah saya lihat sekali gencatan senjata yang dicadangkan oleh bangsa satu, tapi sayang tidak pernah dipatuhi oleh Israel dan Amerika, dan terus pembunuhan berlaku. Kita lihat kanak-kanak. 20 November setiap tahun ialah hari kanak-kanak sedunia yang kita sayang. Kita lihat bagaimanakah kanak dunia diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan, tapi bukan kanak-kanak di Gaza. Mereka dibunuh, mereka dinafikan hak mereka, dan barangkali kelas akan datang akan kosong. Barangkali kelas untuk sekolah akan kosong, dan kita bagi kredit kepada Yayasan Berjiwa yang telah berusaha dalam bentuk sekolah tahfiz dan sebagainya di sana, dan harus kita berikan sokongan dan kita berikan jazakallah khairan katsira, dan itulah yang saya dapat lihat peperangan ini. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Dan untuk makluman anda, dilaporkan bahawa untuk Disember saja sekitar 5,000 wanita akan melahirkan anak di bumi Gaza. Jadi bagaimana situasi ya? Mereka terpaksa berpindah radah fasilitis yang terhad, tapi perlu juga untuk melahirkan cahaya mata dalam situasi yang amat tertekan. Baik, Yusuf yang kini berusia 28 tahun. Yusuf dapat ceritakan bagaimana boleh datang ke Malaysia sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia seluruh negara. Saya datang Malaysia tahun 16 untuk saya belajar dekat sini, cari ilmu dan cari rezeki juga. Saya kerja dekat sini juga. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah kahwin dengan orang Malaysia juga, dan ada anak sini. Alhamdulillah, anak saya pun Melayu. Alhamdulillah. So kita orang saudara. Alhamdulillah Azza wa Jal. Jadi saya dapat melihat di Instagram anda sentiasa berkongsi tentang apa yang berlaku di Gaza, dan sedih bila melihat orang yang cintai terkorban. Kalau ikutkan bagaimana Yusuf 28 tahun membesar di Gaza, apakah ini yang paling teruk ataupun sebelum ini ada lagi serangan-serangan yang anda lihat sendiri ketika anda membesar di bumi Gaza? Tahun 14, masa itu umur saya dalam 16 tahun.
Masa itu Israel perang dekat Gaza 57 hari. Masa itu saya dekat Gaza. Masa itu saya muda lagi. Waktu itu memang teruk juga, teruk sangat. Sebab kawan saya, kawan sekolah semua meninggal dekat Gaza sebab Israel yang laknatullah dah bom sekolah masa itu dan dah bunuh semua kawan saya. Saya pun sudah nampak kawan saya juga depan mata saya, semua meninggal depan mata saya juga waktu itu. So saya rasa macam sakit hati. Saya tak boleh hidup lagi di Gaza. Satu lagi, kita orang di Gaza macam kita tak senang hidup sana. So kita tak senang cari kerja walaupun kita orang sudah habis belajar juga. Macam kita sini habis degree, habis master, kita senang cari kerja, tapi dekat sana memang tak boleh sebab Israel memang tutup dan Mesir tutup. So kita orang macam dalam penjara aja. Orang yang tak tahu juga, Gaza lagi kecil daripada Kuala Lumpur. Semua Gaza 360 km saja. So masa saya sedih sangat waktu saya di Gaza. Saya keluar daripada sana untuk saya datang ke sini cari ilmu dekat sini dan cari rezeki untuk family saya yang dekat sana. Family I waktu sekarang dekat sana, rumah saya 6 tingkat. Israel sudah bom rumah saya dan semua rumah saya sudah hancur waktu sekarang. Dan keluarga saya banyak orang meninggal syahid. Adik saya pun sudah meninggal syahid juga waktu sekarang di Gaza. Memang teruk sangat waktu sekarang. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, tadi Yusuf kongsikan rumah mereka ni, ikatan keluarga mereka sangat rapat. Extended families tu tinggal dalam satu kawasan, tingkat 1 mak saudara, tingkat 2 begitu. Dan sekali dibunuh, mesti akan mencipta rangkaian yang berberuang. Baik, kembali pada Dato' K nak kongsikan. Jadi kita pun sedia penyumbang mesti ingin tahu bagaimana ia sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi macam mana mungkin bantuan daripada sahabat terdekat ataupun bagaimana pihak di sana yang menguruskan dalam situasi yang kelam kabut, banyak bank yang mungkin dibom. Jadi kita dapat kongsikan mencipta sentiasa update perkembangan di Gaza. Well, ditakdirkan, Alhamdulillah ditakdirkan kami sempat register sekolah di Gaza 2 tahun yang lalu. Proses register tu macam di sini juga, macam di Malaysia juga, perlukan pengarah, perlukan resolution dan sebagainya. So penubuhan syarikat kita di sana tu ataupun penubuhan sekolah kita di sana tu dinamakan Afwa wa Afiyah. Bila kita tubuhkan sekolah di sana dengan tujuan untuk mendapatkan lesen dan sebagainya, kita juga membolehkan kita untuk buka akaun di bank Gaza. Di Gaza sebenarnya ada dua bank, satu bank Israel, satu bank Quds. Quds bank ni belong to Palestinian. So bila kita buka bank account di Quds Bank, tujuannya untuk saya hantar duit untuk penyelenggaraan sekolah, makanan anak-anak yatim dan sebagainya. So alhamdulillah setiap bulan kita hantar duit ke sekolah. Tak banyak, tapi hari ini kita hantar, keesokan harinya alhamdulillah sampai dan orang boleh ambil duit itu untuk perbelanjaan cikgu, makanan dan sebagainya. Selepas lebih kurang 2 tahun berlalu, tiba-tiba pada 7 Oktober berlakunya dikatakan peperangan sikitlah, ataupun berlakunya di mana pihak Hamas menyerang Israel dan berlakulah perontakan di situ. Tapi sebenarnya sekolah kita, masa kita nak tubuhkan sekolah tu, semasa saya ada sekolah itu, saya selalu berhubung dengan Dr. Muhammad. Dia pernah bagi saya video-video yang rumah-rumah di Gaza tu telah dibom, mana-mana dibom jauh sebelum Oktober 23 baru.
sejak 2021, sejak sebelum tu lagi, setiap minggu ada je satu bom, dua bom yang jatuh ke Gaza mengenai bangunan-bangunan tertentu. So daripada situ dia semakin tertekan sebab dia hidup di sini selama macam saudara kita selama beberapa belasan tahun. So bila di sana tu asyik dengar apa tu siren, dengar bom berlaku. So kita merasakan terharu lah, because saya dah mula bentuk rapat dengan Gaza kan, mengetahui bagaimana kehidupan mereka. Lepas tu bila berlakunya peperangan tu, dia begitu menyedihkan, dan kebanyakan tempat-tempat yang dibom tu menjadi jiran-jiran sekolah itu. Sampai satu keadaan di mana sekolah kita tu dijadikan tempat penempatan orang-orang yang dah kehilangan rumah. Bila dia orang datang menggunakan rumah kita itu sebagai penempatan, kita terpaksalah sebagai tuan rumah menjadikan tempat tinggal, menyediakan cadar dan sebagainya, termasuklah makanan. So beberapa minggu berlalu, mereka ni telah diarahkan untuk keluar daripada kawasan itu sebab mereka nak bom di situ pula. So anak-anak buah saya seramai 102 orang, anak-anak murid saya, anak-anak angkat saya di sini, anak-anak angkat yayasan seramai 102 orang, termasuk dengan keluarga-keluarga mereka, terpaksa berpindah ke Rafah. Masa hari pertama nak dipindahkan tu dah dibom dah. Kemudian patah balik. Dia pergi balik after a few days di Rafah. Sampai ke Rafah, kita dapat satu sekolah bersama-sama dengan 2,000 orang duduk di sana. So bayangkan, bila anak-anak saya, anak-anak saya sana berpindah bersama-sama dengan 2,000 family lain, ditempatkan di satu sekolah, di sekolah itu juga tidak mempunyai apa-apa kemudahan. Mereka tak ada air, mereka tak ada makanan, kan? Sedangkan kita di sini, saya dan Siti, kami ada upayaan. Allah telah memberikan kami satu platform yang dah lama kami tumbuhkan, tapi kami tidak begitu aktif sebelumnya. Terdetik untuk kami mula untuk membantu yang 2,000 orang di sini. So yang 2,000 orang yang duduk bersama-sama dengan kita ni, dan juga 3 sekolah yang lain berhampiran, kita bagi bantuan. Sebab mereka tidak dapat bantuan walaupun border dibuka untuk hantar aids, untuk hantar ubatan dan sebagainya, tapi tak sampai ke tempat kita. Dia sampai ke satu padang pasir di mana di situ dikawal oleh Israel juga. So barang-barang tak sampai sebenarnya. Sampai yesterday barang-barang tu tidak sampai. So balik kepada bank tadi, saya buka bank tu bukan untuk tujuan ini, tetapi kebetulan saya dah ada akaun sekolah, maka saya gunakan akaun sekolah itu untuk hantar duit kepada sahabat-sahabat saya di sana, anak-anak saya di sana, melalui pertemuan melalui akaun sekolah. Okey, akaun sekolah ni, bank memanglah tak boleh dibuka macam bank kita sekarang sebab dibom dan sebagainya, tetapi bank tu masih beroperasi, masih boleh beroperasi, dan tetapi my staff dia tak pergi ke bank untuk ambil duit. Pihak bank arrangekan orang-orang bank sendiri dengan bantuan 1-2 orang untuk hantar duit kepada kita. Ada duit dalam akaun, bagi arahan, dia hantar duit. Ataupun kadang-kadang saya punya accountant di Palestin, dia akan pergi ke bank, dia ambil duit cash dan dia edarkan kepada pihak-pihak begitulah. Kita juga bagi, selain daripada kita bagi makanan, kita juga bagi cash. Satu family kita bagi $100 untuk dia orang beli keperluan lain. Dan suka cerita dimaklumkan bahawa despite perang, masih ada supermarket yang masih ada bekalan untuk masa ni. Berapa hari pun untuk boleh bertahan, saya tak tahu, Allah alam. Tapi masih boleh dibeli. Kadang-kadang masih boleh memberikan keperluan. Kita juga catering, kita ambil 3 restoran sebelum ni di Gaza untuk kita beri makanan ataupun kita bayar ke dalam, dia masak, orang datang ambil free. Itu kita ada catering yang kita buat, dan kita juga diakan dapur untuk menara lebih kurang
Setakat ini kita dah bantu lebih kurang 10,000 orang. Terima kasih Dato' Khalid berkongsi bagaimana pergerakan kewangan dan juga cara dibantu. Dan untuk maklumat anda, ada sekolah di Gaza yang ditamatkan awal sesi persekolahan kerana semua dah meninggal. Jadi itulah gambaran yang berlaku di sana. Dan ada anak kecil yang kelaparan, jadi si ayah keluar mencari makanan. Bila balik, bom telah memakan anaknya terlebih dahulu. Sengsara yang mereka tempuh ini masih berterusan. Baik, Dato' mungkin dapat kongsikan bila mana kita melihat krisis yang berlaku ini sebagai genosid yang sangat kejam. Jadi apakah kerana Israel rasa terancam ketika melihat sokongan dunia semakin berpihak kepada Palestin, ada negara yang memutuskan hubungan diplomatik dan sebagainya. Jadi nampaknya mereka tewas juga di media sosial. Jadi mereka memperhebatkan sebagai tanda keegoan mereka untuk menunjukkan bahawa Hamas ini harus dimusnahkan contohnya, dan Palestin itu perlu dilenyapkan. Mungkin kepada pendapat Dr. sendiri. Okay, terima kasih. Dan itulah yang dirancang oleh mereka. Mereka merancang apa yang kita tersirat dan tersurat ialah di luar laut Gaza itu ialah sumber minyak yang masih lagi belum terusik. Dan mereka bercadang untuk menghapuskan Hamas, dan Hamas akan diletakkan dalam pelarian di Sinai. Dan dalam perancangan mereka, Gaza sekiranya Hamas telah dihapuskan, akan diletakkan untuk sementara di bawah pengawasan West Bank, di bawah Presiden Mahmud Abbas. Tetapi itulah yang dirancangkan, tetapi apa yang Allah tentukan, tidak apa yang mereka rancangkan. Dalam konteks ini kita lihat apa yang dirancangkan oleh pejuang-pejuang Al-Muqawamah. Sebab mereka turun ialah untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang menjadi pertimbangan atau menjadi yang di malam yang telah ditawan oleh Israel sejak tahun 1997. Dan inilah perjuangan yang hakiki. Hari ini kita lihat perjuangan masih bertumpu di Gaza. Mereka ingin hancurkan Gaza, tetapi yang hancur adalah masyarakat awam. Tentera masih inteks di bawah. Dan oleh sebab itu apabila mereka masuk dalam jalan darat, mereka membawa kereta kebal, maka hasilnya tidak sebagaimana yang mereka jangkakan, sebab mereka diserang hendak setiap kali mereka masuk. Saya jangkakan peperangan yang kemuncak akan berlaku di Masjid Al-Aqsa. Terdapat tanda-tanda Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang mereka rancang. Sejak tahun lepas mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa, dan apa yang mereka sebut bahawa Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan demi untuk meletakkan bangunan baru yang mereka sebut sebagai Tak Temple. Tak Temple ataupun Haikal Sulaiman, dakwaan yang palsu. Sebab dalam sejarah bahawa yang dibina di atas tapak Masjid Al-Aqsa ialah Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa oleh Nabi Sulaiman AS. Tetapi mereka mengatakan Nabi Sulaiman membina Haikal Sulaiman, seolah-olah mereka ingin mengatakan Nabi Sulaiman membina kuil. Mereka ingin mengatakan Nabi Sulaiman bukan Islam, dan seolah mereka mengatakan Nabi Sulaiman kafir. Dan Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir sebab mereka mendakwa. Dan apa yang dibina oleh Nabi Sulaiman bukan kuil, bukan temple, tetapi Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis telah diceroboh, dan hari pengesahan perang yang dilakukan oleh Hamas, di antara ucapan yang dikeluarkan oleh Syekh Ismail Hayyah mengatakan kami mempunyai maklumat yang cukup bahawa mereka akan kuasai Masjid Al-Aqsa, dan mereka akan melakukan apa yang mereka telah rancang, dan kami terpaksa istiharkan perang. Peperangan ini diisytiharkan sebagai Tufan Al-Aqsa ialah demi untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa, dan kita berdoa supaya Masjid Al-Aqsa kekal. Dan itulah masjid yang agung, masjid yang telah menjadi kiblat pertama umat Islam, yang kita merasakan ialah tugas kita bersama umat Islam sebagai satu jasad yang sama. Apabila jasad kita disakiti di Palestin, kita juga merasakan kesakitan di sini. Kita sebagai satu umat yang sama. Sayang kalau kita di Malaysia, kita melihat
masalah umat Palestin adalah masalah mereka sendiri yang tiada hubungan dengan kita, dan seolah-olah kita tidak merasakan bahawa umat Islam itu satu jasad. Al-Mu'min masuk minin tapi dawalihim wa tarawihim kama salil jasadi. Umat Islam, umat Amin dalam kasih sayang, dalam tolak ansur, dalam kerjasama seperti satu jasad. Kalau satu jasad sakit, maka yang lain juga sakit, dan harusnya kita sakit di sini. Dan apa yang kita lakukan ialah doa kita, derma kita, sokongan kita, dan itulah yang kita lakukan di Malaysia. Walaupun kita tidak terlibat secara langsung dengan mereka, tetapi doa kita harus kita sampaikan setiap masa dan ketika. Setiap kita bersujud, setiap kita bersolat, haruslah doa kita sampai kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dan maksud Allah dibebaskan. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Kembali pada Yusuf, mungkin nak ceritakan bagaimana detik ini, bila kali terakhir anda berhubung dengan keluarga. Mungkin setiap hari ada sahaja laporan yang anda terima. Yang paling baru, apa yang dapat Yusuf kongsikan kepada semua? Silakan. Sandung. Waktu sekarang mereka di Palestin Gaza sudah jadi dalam 17-18 ribu orang yang meninggal syahid. Yang paling banyak pun budak kecil yang baru lahir. Ada budak kecil yang ada macam perempuan yang mengandung, anak dia belum lahir lagi, tapi anak dia umur 6 bulan janin dalam perut mak dia dah meninggal syahid juga di Palestin Gaza. Banyak kita nampak dekat social media, kita tengok macam mana budak kecil dah potong tangan, dah potong kaki juga, dan macam mana Israel bom sekolah dan bom semua tempat dan bom semua masjid yang di Gaza, semua sudah jadi hancur. Sampai kedai yang dijual roti juga, Israel bom kedai yang dijual roti. Untuk apa Israel bom kedai yang dijual roti di Palestin Gaza? Israel memang tak nak kita orang hidup di Gaza. Dia nak semua orang meninggal lapar. Kita nampak waktu sekarang ada orang meninggal lapar di Gaza. Sampai betul hari ini ada orang dekat sana tak dapat. Ada satu family 7 orang satu hari minum satu botol air ini. Saya pun tak boleh kontak family saya. Saya tak tahu family saya di Gaza meninggal kitab waktu sekarang. Saya sudah 35 hari saya tak boleh kontak mak saya dan ayah saya. Yang saya tahu, satu adik saya umur dia 18 tahun, Israel bunuh dia meninggal syahid. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi waktu sekarang saya tak tahu mak saya dengan adik-beradik 12 orang itu orang hidup lagi kita. Israel putus wifi, putus signal, putus semua, elektrik pun tak ada, api pun tak ada, air pun tak ada. Tak ada apa pun waktu sekarang dekat sana. Israel tak akan berhenti berang, dan kita tengok dekat social media sampai waktu sekarang tak ada satu negara boleh bantu Palestin. Kita nampak dekat negara Arab, semua negara Arab tengok je, satu negara tak boleh join dengan Mujahidin Gaza. Kenapa waktu sekarang semua tak join dengan Mujahidin Gaza? Sebab semua takut daripada Amerika. Kita dalam akhir zaman. Itu orang tengok kita orang macam, kita orang bukan Arab. Kita orang Arab, tapi itu orang berfikir kita orang bukan Arab. Itu orang sudah biasa tengok kita meninggal setiap hari 1,000 syahid. Setiap hari 200 budak kecil dah potong tangan, dah potong kaki, dah meninggal syahid. Itu orang dah biasa dah. Kita nampak Hizbullah yang Syiah, Iran yang Syiah Hizbullah.
tolong ke mujahidin Gaza walaupun sikit-sikit, tapi tolong. Tapi umat Islam mana waktu sekarang? Kenapa semua tengok je? Semua tengok. Kita orang pun belik, kita orang tengok, semua tengok je. Semua Brazilian Arab tengok je juga. Tapi tak ada siapa pun sampai waktu sekarang bantu. Tapi alhamdulillah, saya nak cakap terima kasih untuk Datin Siti Nurhaliza, untuk dia bantu Palestin dengan Datuk Khalid, Masya Allah. Saya baru tahu ada community dekat sana, dan yang kerja dekat sana kawan saya Muhannad, Dr. Muhannad, dia kawan saya juga. Dia 5 tahun lepas saya selalu lepak dengan dia dekat sini dekat Malaysia. Saya sudah 9 tahun sini alhamdulillah, dan saya belajar dekat sini dan saya kerja dekat sini alhamdulillah. Saya bersyukur banyak saya duduk dalam negara Malaysia, sebab negara Malaysia yang paling banyak bantu Palestin dan tolong orang Palestin waktu sekarang. Alhamdulillah azza wa jal. Kita orang nak buat apa? Kita orang cakap hasbunallah wa ni'mal wakil, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih, moga Allah berikan kesabaran untuk Yusuf dan anak Gaza yang diuji. Baik, ada sekali mungkin dapat Datuk K menyampaikan hasrat perancangan andainya nanti keadaan kembali normal, mungkin ada gerak kerja berikutnya untuk yang seluruh jiwa terus berjuang di bumi Gaza setakat akhirnya. InsyaAllah sekiranya keadaan kembali pulih, harapan kita sangatlah supaya Gaza, Palestin mendapat kebebasan, mendapat kemenangan, insyaAllah. Dan adalah menjadi hasrat kita untuk sama-sama menolong rakyat Palestin, membina semula kampung halaman mereka, membantu dari segi apa juga yang kita boleh mampu buat daripada sini. Saya ni satu yayasan yang kecil, tetapi insyaAllah dengan pertolongan rakyat Malaysia yang beriman, saya rasa dengan teamwork yang lebih ramai, kita akan pergi lebih jauh insyaAllah. Untuk immediate ini, kemungkinan yayasan akan menghantar sedikit hubungan daripada sini untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa sebelum Ramadan, untuk sama-sama berbakti ataupun saya jadikan mereka sebagai kadam kepada Masjid Al-Aqsa ini. InsyaAllah mereka akan berangkat sebelum Ramadan. Terima kasih sekali jiwa, dan akhirnya rumusan daripada Tuan Rufang sebagai seruan untuk kita pemirsa yang mendengar hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya melihat peristiwa ini walaupun ada musibah yang besar berlaku di Palestin, tetapi di sebaliknya ada hikmah. Kita lihat dunia telah bersatu dalam konteks Palestin. Walaupun kerajaan mereka tidak bersama dengan Palestin kadang-kadang, tetapi rakyat mereka bersatu. Kita lihat daripada Amerika, daripada Eropah, mereka bersatu dan memberikan solidariti kepada Palestin, termasuk negara kita, Syabas. Dan apa yang berlaku ialah mereka melihat yang berlaku di Palestin ataupun di Gaza bukan peperangan tetapi genosid. Ini menimbulkan simpati kepada dunia terhadap Gaza, dan mereka mudah mempelajari apakah kekuatan yang ada pada Gaza, dan mereka dapati yang ada pada Gaza ialah Allah SWT. Kekuatan pada Gaza ialah Allah SWT. Apa yang berlaku, mereka bersabar, mereka berjuang, kemenangan ialah urusan Allah. Dan saya dipahamkan di mereka berebut-rebut mencari Al-Quran terjemahan, dan ramai yang telah mempelajari Al-Quran, dan alhamdulillah ramai juga yang telah memeluk Islam. Begitu juga di Australia, begitu juga di Sweden. Sweden pernah membakar Al-Quran. Mereka membeli Al-Quran untuk membakar, tetapi kali ini mereka membeli Al-Quran untuk membacanya. Satu perkara yang sangat luar biasa. Di sebalik musibah ada hikmah yang kadang-kadang kita tidak faham, dan itulah kita harapkan Islam dapat disebarkan dalam konteks sejarah Gaza. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Doktor, dan akhir sekali harapan Yusuf kepada semua yang mendengar hari ini supaya sentiasa berdoa dan membantu Palestin tanpa henti sampai ke akhir usia. Silakan.
Saya nak cakap terima kasih sangat membantu Palestin. Terima kasih untuk Datin Siti Nurhaliza dan Datuk Khalid dan semua rakyat Malaysia yang bantu Palestin Gaza. Sebab saya pun dah tengok waktu saya dekat Gaza, saya pun sudah tengok macam mana Malaysia bantu Palestin masa saya budak kecil, masa Israel dah bom satu masjid Malaysia yang akan buat masjid baru di Palestin Gaza. And Alhamdulillah, saya bersyukur saya duduk depan semua rakyat Malaysia. Terima kasih. And jazakumullahu kulla khair wa ja'ala dhalika fi mizani hasanatikum insyaallah ya azza wa jalla. Insyaallah. InsyaAllah semoga Palestin terus merdeka dan kita membantu tanpa henti. Terima kasih untuk segala jiwa kepada Datuk Dr. Marufah perkongsiannya, kepada Yusuf mengatambah ujian ini. Kita doakan selalu dan kita jumpa lagi insyaAllah di sesi yang berikutnya untuk terus berjuang dengan apa yang kita ada untuk Palestin. Semoga kita akan diberkati Allah atas perjuangan ini. Terima kasih. Demi Palestin, demi Islam seinci kami tak mundur dari langkah ini. Biar jasad hancur di lapah, biar nyawa jadi ramai. Sekalian, selamat menjamu saudara. Sampai kita jangan lupa ada tabung yang kita edarkan. Tabung ini sebenarnya kita boleh kembalikan pada Yayasan Nurjiwa ataupun anda boleh letak di masjid, di surau, di mana jua untuk dikembalikan. Yang penting kita moga dapat rutinkan, dapat sedekah subuh seperti mana yang menjadi kelaziman Datuk K dan juga Datuk Seri Siti. Moga menjadi, inilah yang mungkin menjadi antara syafaat kita di akhirat nanti. Baik, sambil anda menjamu selera, sambil anda merancang berbagai amal kebaikan di masa akan datang, kami jemput anda untuk bersama kami dengan kumpulan